Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang terus bersama kami di KMFM. Alhamdulillah kita kembali dalam halakah ilmu kita pada pagi yang indah ini bersama dengan tetamu kita yang berbahagia Ustazah Nafisah Musa yang merupakan pensyarah UTM dan juga penceramah bebas tanah air. Alhamdulillah dapat kembali bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Ustazah ya? Alhamdulillah. Saya kira pagi ni ramai yang ceria, gembira, senyum panjang sebab mendengar suara Ustazah. Alhamdulillah dapat bersama pada hari ini. Dan kita nak kongsi satu lagi tajuk kita Ustazah ya, berkaitan dengan kita sambung siri yang ketiga bertajuk iaitu Hati Anakku. Jadi siri yang ketiga. Sebagai mukadimahnya silakan. Baik, terima kasih ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar sahabat-sahabat, saudara-saudari di luar sana? Mudah-mudahan kita semua fi afiyah, dalam keadaan sejahtera di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustazah ingin menyambung dan kali ini masuk siri yang ketiga, di bawah tajuk Hati Anakku, di mana kita sedang berbincang tentang bagaimana untuk mengelola, bagaimana untuk membangunkan dan mendidik anak-anak dari sudut emosi, perasaan, hati, jiwa anak-anak kita. Dan seperti mana yang selalu Ustazah katakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun kita bercakap soal pendidikan anak-anak, tetapi sebenarnya secara serampang dua matanya, kita selaku ibu dan ayah yang mendengar, perkara ini bukan semata-mata kita nak tujukan kepada anak-anak kita, tetapi terlebih dahululah kitalah yang harus memperbaiki diri, yang harus mengaut sebanyak mungkin, teladan, ibrah ataupun apa saja pengetahuan yang ada dalam perbincangan ini untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, kerana orang yang kehilangan sesuatu tidak mungkin dapat memberikan apa yang dia tidak ada kepada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi kita membincangkan tentang Hati Anakku, siri yang ketiga. Kepada ibu dan ayah di luar sana, kalau Ustazah boleh berikan sedikit komen. Sebagai ibu khususnya, sebenarnya kitalah wanita ataupun manusia yang paling sayang dengan anak-anak kita. Tak ada orang yang boleh menggantikan posisi kita sebagai ibu dan ayah. Kalaupun guru sayang anak kita, Ustazah yakin ibu dan ayah lebih-lebih lagi menyayangi seorang anak. Sebab itu atas nama kasih sayang pada anak tersebut, kerana Allah berikan satu kemuliaan kepada kita dengan nikmat merasa kasih kepada anak yang menjadi kekuatan dalam pendidikan anak-anak ini, kita kena lihat balik semula, tengok apakah perasaan sayang kepada anak ini, kita bangunkan dengan sebaiknya, kita salurkan dalam pendidikan anak-anak untuk menjadikan anak-anak kita ini anak-anak yang soleh. Ustazah ingin bawakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, gambaran bagaimana seorang ibu sangat menyayangi anak-anak. Sebab itu kadang-kadang terpelik juga Ustazah, tuan-tuan, kalau ibu dan ayah tidak mengambil tanggungjawab, tidak memainkan peranan pada tahap yang semaksimal mungkin untuk memastikan diri seorang ibu, diri seorang ayah dan anak-anak ini tidak terpisah di akhirat kelak. Dan perkara ini kerap kali juga Ustazah sebut, khususnya kepada anak-anak Ustazah sendiri. Di dunia memang kita akan berpisah, Di dunia memang kita kadang-kadang tak jumpa. Anak dah masuk asrama, jauh dekat tempat lain, kita dekat Kuala Lumpur, dekat Lembah Kelang. Bila anak kita nak balik, dia akan melahirkan perasaan, ya Allah, rasa macam tak nak balik ke sekolah. Kita sebagai ibu pun kadang-kadang rasa berat nak bagi anak kita balik sekolah. Tapi ayat yang selalu kita sebut ialah, tak apalah, atas dunia ni kita semua ada tanggungjawab. Tanggungjawab anak-anak kita terus menuntut ilmu, nak menjadi hamba Allah yang benar-benar Allah redha. Itu termasuk juga kita. Tapi di akhirat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak nak terpisah. Kalau boleh kita semua, memang betul-betul kita nak semuanya masuk dalam syurga, tak berpisah pun suami, isteri dan anak-anak. Tetapi yang hairannya,
atas nama walaupun sebenarnya kita lihat ibulah yang paling menyayangi anak, ayah yang paling menyayangi anak, tapi mutaakhir ini Ustaz lihat kadang-kadang peranan yang dimainkan oleh ibu ayah itu agak kurang ini. Seolah-olah kasih sayang itu tidak dibina dengan sepatutnya, dengan sewajarnya. Ya, kita tak kisah anak kita tak tutup aurat walaupun dah baligh. Ya, kita kadang-kadang tak berapa menekankan soal solat. Apakah kita tak rasa sayang dengan anak tersebut? Sebab istilah sayang yang sebenarnya, hakikat sayang tersebut pastilah seperti mana kita tak sanggup tengok anak kita tersakit dekat dunia, ya, disebat, kena paku, kena duri dan sebagainya. Apakah kita rela melihat anak-anak kita besok menjadi bahan bakar api neraka? Wal'ayazubillah. Ya, sebab Ustazah mengambil satu kisah yang diriwayatkan. Dia diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahihnya, Imam Nasa'i juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, maksudnya tuan-tuan, dahulu ada dua wanita. Ini Ustazah bagikan gambaran sajalah tentang maksud hadis tersebut. Ada dua orang wanita yang masing-masing melahirkan anak. Tiba-tiba dijadikan cerita, ya, salah seorang bayi ataupun anak wanita tadi telah menjadi mangsa seekor serigala. Ya, bayinya meninggal. Jadi diam-diam dua wanita tu, seorang wanita bertubuh besar, seorang wanita bertubuh kecil. Jadi dalam diam-diam, wanita bertubuh besar tadi yang anaknya telah menjadi mangsa serigala, dia pergi ambil anak wanita bertubuh kecil tanpa pengetahuannya, dan dia bagi tahu bahawa anak wanita bertubuh kecil inilah yang telah dimakan oleh serigala tersebut, dan ini adalah anak dia. Tapi bila ibu tu tengok macam anak dia. Jadi berlakulah perkelahian, pergaduhan, sehingga mereka mengadukan hal ini kepada Nabi Daud. Bila Nabi Daud tengok wanita bertubuh besar ni bercerita beria-ria, ya, jadi Nabi Daud kata, okeylah, wanita yang bertubuh besar ni ambillah anak tu, itu anak dia. Padahal itu adalah anak ibu yang bertubuh kecil. Bila kedua-dua mereka nak keluar daripada bertemu dengan Nabi Daud tadi, tiba-tiba Nabi Daud panggil balik semula. Wahai ibu-ibu sekalian, mari sini. Jadi ibu-ibu ni tanya, kenapa? Nabi Daud kata, aku nak belah anak ni, nak bagi dua. Sebab kamu keluar tu pun masih lagi macam nak bergaduh. Ya, aku nak bagi dua anak ni, seorang ambil separuh. Jadi tuan-tuan, bila dengar Nabi Daud nak belah anak tersebut, bagi separuh seorang, ibu yang berbadan kecil tadi, yang merupakan ibu yang sebenar kepada anak tadi, dia kata, wahai Nabi Daud, tak payahlah belah anak ni. Bagi sajalah pada wanita bertubuh besar. Aku tak sanggup melihat kesakitan, penderitaan yang akan dilalui oleh anak ini. Nabi Daud tengok, wanita bertubuh besar tu bukan main lagi, senyum lebar dengar. Tuan-tuan, bagi wanita bertubuh besar tu, wah, menanglah dia. Sebab dia dapat anak tersebut. Tetapi Nabi Daud yang bijaksana memutuskan bahawa ini adalah anak wanita bertubuh kecil. Sebab seorang ibu yang sebenar takkan sanggup melihat anak dia dibelah, disakitkan, menderita dan sebagainya. Adapun ibu tadi bukan ibunya yang sebenar. Sebab itu dia takkan dapat menjiwai perasaan ibu kandung kepada anak. Ya, anak tadi yang telah diakui sebagai anaknya. Tuan-tuan boleh faham cerita Ustazah ini? Ya, bukan cerita Ustazah. Ini adalah maksud daripada hadis Nabi SAW. Nak memberikan gambaran anak kita, darah daging kita. Ya, kita akan sayang dia, kita akan jaga dia. Dan yang paling kita nak jaga, tuan-tuan, ya, daripada menjadi bahan bakar api neraka, wal'ayazubillah. Ya, sebab itu dengan amanah yang Allah kurniakan kepada kita ini, tiap-tiap masa, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, kita selaku ibu dan ayah akan sentiasa berbincang, ya, berfikir macam mana nak buat lagi, apa yang patut diperbaiki, apa hasil yang ada sekarang. Ya, sebab apa? Sebab ini adalah amanah yang menjadi tanggungjawab kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah teruskan kepada poin yang keempat. Ya, wallahu a'lam, Ustazah pun tak pasti, tuan-tuan ingat lagi tak yang 3 poin sebelumnya, ya. Yang keempat, dalam membentuk emosi, ya, ataupun pendidikan hati untuk anak-anak ini,
Yang keempat, memperteguhkan emosi dan hati anak dengan faktor ataupun elemen kekuatan. Kita kena memperteguhkan emosi, memperteguhkan hati anak dengan beberapa faktor ataupun elemen kekuatan. Jadi antara yang boleh Ustaz sebut kat sini 4 perkara. Yang ini adalah satu tanggungjawab kita ni, daripada anak kita kecil sampai dewasa. Ini benda yang kita nak kena perhati, iaitu melihat emosi dia kuat ke tidak, hati dia kuat ataupun tidak. Sebab memang kehidupan ini perlu kepada kekuatan hati, kekuatan jiwa, tabah, istiqamah, ya. Dan untuk memperteguhkan emosi dan hati tersebut dari sudut pendidikannya, yang pertama ialah menanamkan betapa pentingnya kuasa niat ataupun semangat pada anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang anak-anak kita pergi sekolah tanpa niat pun. Dia pergi sekolah sebab itu rutin kan, itu kebiasaan, kelaziman masyarakat kita. Umur 6 tahun masuk sekolah, 7 tahun masuk sekolah rendah, kemudian pergilah sekolah, nanti umur 13 tahun masuk sekolah menengah. Pernah tak kita terfikir anak kita ni tanam niat apa pergi sekolah? Ataupun pergi sekolah, ini contoh Zamir bagi pergi sekolah ni, ataupun dia lihat ini satu kebiasaan, dia lihat ini desakan daripada mak ayah, ataupun ini hanya terdorong disebabkan lingkungan. Ya, tanpa kita melihat ada perkara yang akan memperteguhkan emosi dia, akan memberikan kekuatan kepada hati dia, termasuk juga kita tuan-tuan, ya, iaitu kuasa niat ataupun semangat. Anak-anak kita mengaji Quran, apa yang dia niatkan? Apa yang kita bantu anak kita untuk menanam niat yang murni? Apakah dia fikir sebagai orang Melayu Islam dekat Malaysia ni, maka oleh kerana semua orang baca Quran, nanti memalukan, nanti mengaibkan kalau tak pandai baca, maka dia fikir dia kena baca Quran, bermula belajar Quran daripada kecil. Atau kita sebagai ibu dan ayah membimbing, membantu menanamkan niat yang mulia dalam diri anak-anak kita, sebab niat ini ada kuasa yang tersendiri dalam hidup. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak kita ngaji Quran, cuba kita tanya, apa niat adik baca Quran? Apa niat adik belajar Quran? Kadang-kadang anak kita bila datang cikgu Quran dia muka dia masam je sebab dia dah letih kan dan sebagainya. Cuba tanya apa niat dia. Ya, kita boleh bimbing dia tuan-tuan. Di antara niat yang baik-baik, kita baca Quran ni kerana adik nak dekat dengan Allah, kekuatan dalam hidup. Ya, nak baca Quran ni kerana apa? Kerana nak memahami sistem hidup yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Jadi kita bimbing dengan persoalan niat, persoalan yang sangat asas tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, begitu juga kalau boleh Ustazah, berikan beberapa gambaran tentang kuasa niat dan semangat ini dalam kehidupan sebagai seorang Muslim, dalam kehidupan sebagai seorang insan yang sangat besar. Ya, maknanya yang sangat mempengaruhi emosi, hati, ketahanan diri anak kita, fizikal, mental dan spiritual. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana Nabi SAW bersabda, "Man sa'alallahu syahadah bisidqin ballaghahu Allah manazil asyuhada imma ta'ala firashih." Barang siapa yang meniatkan sungguh-sungguh, barang siapa yang menginginkan, ya, barang siapa yang bersemangat sekali untuk apa? Asyahadah, mati syahid. Bisidqin, ditambah lagi dengan perkataan bisidqin, bukan niat main-main, bukan semangat main-main, tapi bisidqin, benar-benar mohon kepada Allah untuk mati syahid. Ballaghahullah manazil syuhada. Allah boleh angkat kedudukannya sama status dengan orang-orang yang mati syahid, imma ta'ala firashih, walaupun dia mati atas katil. Subhanallah, kuasa niat. Ya, kuasa niat yang benar, kuasa semangat yang tinggi kerana Allah, walaupun nanti takdirnya mati atas katil, tetapi bila dipanggil golongan yang mati syahid, insya-Allah termasuk golongan-golongan ini juga kerana kuasa niat dan semangat tadi. Dan anak-anak kita harus dibimbing dari sudut yang menentukan niat, matlamat, semangat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, pernah saya baca dalam kitab fiqh niat, bagaimana seorang tuan guru melatih anak-anak muridnya untuk melihat kepentingan dari sudut niat dalam kehidupan. Bila seorang laki-laki, ada orang kat luar sana, ia ketuk pintu ketika mana mereka semua sedang belajar, ya, sedang dalam kuliah dengan tuan guru tersebut. Jadi orang yang dekat dengan pintu terus bangun ni untuk buka pintu tersebut. Bila dia nak bangun, tuan guru tengok, tuan guru kata, okey, yang jauh tu duduk dulu, tak payah buka pintu. Saya nak suruh orang yang depan saya ni pergi buka pintu. Jadi orang yang jauh disuruh oleh tuan guru buka pintu, orang yang dekat tak buka pintu.
menjadi satu kepelikan kepada pelajar-pelajar lain. Setelah selesai semuanya, Tuan Guru pun mulalah menghuraikan, kamu hairan kenapa saya suruh orang yang jauh buka pintu, orang dekat saya suruh duduk. Maka Tuan Guru pun bertanya, saya nak tanya dengan orang dekat dulu yang mula-mula bangun bila dengar pintu diketuk. Masa kamu bangun nak buka pintu, apa yang kamu niatkan dalam hati kamu? Kata orang yang dekat tu, tak ada niat apalah, dengar orang orang ketuk pintu, jadi satu tindakan kebiasaan kan, refleks kita kan, bila dengar orang buka pintu, kita ketuk pintu, kita pun bangun untuk buka pintu. Jadi Tuan Guru tanya pula kepada orang yang jauh, kamu macam mana bila saya suruh kamu pergi buka pintu? Dia kata, alhamdulillah saya sempat meniatkan banyak perkara. Di antaranya saya berfikir, saya berniat, ya Allah, kalaulah di luar sana seorang peminta sedekah, maka saya ingin menjadi orang yang pertama memberikan sedekah tersebut. Kalau di luar sana seorang musafir, saya ingin meluaskan rumah saya untuk tempat dia bermalam. Kalau di luar sana orang jahil yang sedang mencari-cari mana Tuan Guru untuk menuntut ilmu, saya nak tunjukkan Tuanlah di antara guru yang boleh dia menuntut ilmu. Dan lain-lain lagi. Jadi kata Tuan Guru, kamu dapat belaka dengan apa yang kamu niatkan. Bayangkan tuan-tuan, satu pekerjaan yang zahirnya nampak sama, bangun dan buka pintu, tetapi hasilnya tidak sama. Dari sudut pahalanya tidak sama, dari sudut tebaran kebajikannya tidak sama. Dengan apa? Dengan kuasa niat dan semangat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Dan alangkah baiknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita boleh bawa bantu anak-anak kita, untuk mereka melalui kehidupan ini dengan niat yang besar, semangat juang yang tinggi, yang pastinya dengan menumpukan dan meluruskan niat anak-anak ini semata-mata untuk dekat mencari redha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu riwayat, cuma Ustazah belum jelas sangat lagi tentang kesahihan riwayat inilah. Tapi boleh juga dijadikan i'tibar insya-Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan para malaikat. Bila mana Allah tanya kepada para malaikat, wahai malaikat, pada pandangan kamu, apakah makhluk yang paling kuat? Malaikat kata, gunung, bukit. Sebab gunung dan bukit ini adalah pasak kepada bumi. Kemudian Allah jawab kembali, kalau gunung, jadi bagaimana dengan besi? Sebab besi ni boleh tarah gunung. Kita tengok sajalah gunung-gunung kat Malaysia ni pun dah jadi landai dah, dibuat rumah, bangunan dan sebagainya. Maka malaikat kata, kalau begitu makhluk yang kuat ini besi. Besilah yang paling kuat. Ditanyakan lagi, bagaimana pula dengan api yang boleh menghancurkan besi, memakan besi dan sebagainya. Jadi bila malaikat tengok the logik yang itu, malaikat kata, kalau macam tu yang paling kuat adalah api. Dikatakan lagi, bagaimana pula dengan air? Sebab air kalau datang bah besar, api pun boleh padam. Malaikat pun tukar pula kata air. Dikatakan lagi pada malaikat, kalau air, bagaimana dengan angin? Sebab angin, kalau datang angin puting beliung, ribut taufan, dengan air pun dia boleh angkat. Maka malaikat kata, kalau begitu makhlukmu yang paling kuat adalah air. Kemudian Allah perjelaskan kepada malaikat, ada yang lebih kuat daripada semua itu. Daripada gunung, daripada api, daripada air, daripada angin. Bila malaikat tanya apa dia, maka jawapannya ialah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, sedang tangan kirinya tidak mengetahuinya. Bayangkan nak menggambarkan tentang niat, keikhlasan niatnya, ketulusan niatnya. Dan kita nak anak kita kuat. Maka kuat anak kita tu jangan fikir tuan-tuan dengan memberikan segala macam bentuk material. Kuatnya di mana? Kuatnya bila kita boleh membimbing untuk anak kita memiliki niat yang jelas, niat yang kuat, niat yang tulus dan murni kerana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tahap sedekah tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Jangan kata tangan orang lain nak tahu. Tangan kiri dia sendiri pun tidak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah yang kita nak cuba dengan segala daya, dengan kekuatan, memohon kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bimbing bukan anak kita saja, malah anak-anak
ya anak-anak sekeliling kita, masyarakat kita. Ya, dan ustazah sentiasa tuan-tuan merasakan beratnya beban ini, bercakap tentang pendidikan anak-anak. Ya Nik, ya, bercakap tentang ini semualah tentang usrati, sebab ustazah ada usrati ustazah juga. Ada anak-anak di belakang, ya, ada suami dan sebagainya. Kadang-kadang rasa, ya Allah, rasa tak larat nak tanggung amanah dan tanggungjawab tersebut. Ya, sebab kadang-kadang mungkin bunyinya terlalu ideal di sini, ya, tetapi perjuangan untuk kita mengaplikasikannya hanya Allah lah yang maha mengetahuinya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk memperteguhkan emosi dan hati anak dengan faktor ataupun elemen kekuatan yang kedua ialah dari sudut solat yang tidak boleh kita sangkal lah. Ya, tentang solat ini, gambaran yang kita bawa kepada anak-anak tu sangat menentukan persepsi anak-anak kita terhadap solat. Kalau kita gambarkan solat ni, kena semayang, tak semayang masuk neraka, kena semayang. Bagaimana kita menggambarkan solat itu kepada anak-anak? Seharusnya solat digambarkan sebagai faktor kekuatan. Ya, kita yang berhajat kepada solat. Kita yang tak boleh hidup tanpa solat. Ya, kita yang mesti melihat solat sebagai satu ruang untuk kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat waktu solat sebagai batasan waktu untuk menjadikan kita sentiasa menilai diri supaya lebih baik dan lebih baik. Ini adalah satu cabaran kepada ibu ayah. Bagaimana sepanjang kehidupan dengan anak-anak, dia membentuk persepsi anak-anak terhadap ibadah solat. Ya, kalau kita boleh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menggunakan setiap masa-masa sukar anak-anak kita. Ya, anak-anak ni pun ada juga ujian-ujian dia, walaupun kecil-kecilan je lah. Ya, dia balik dia kata kawan dia tak kawan dia. Dia balik dia kata tak faham pelajaran. Dia balik dia kata dia begang dengan cikgu marah dia. Ya, dia balik dia kata dia letih. Kadang-kadang kita lihat anak kita berubah-ubah emosi dia. Gunakan kesempatan itu, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita berikan satu fahaman tentang ibadah solat. Ya, di antaranya dengan merujuk kepada surah Al-Ma'arij, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan keadaan, ya, fitrahnya manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia tu memang dijadikan berkeluh kesah. Ya, kita lihat sajalah baby-baby yang baru lahir. Ya, anak-anak kita lahir menangis ke ketawa ni? Menangis macam orang yang keresahan ni, gelisah sekali menangis. Kalau kita terlambat sikit bagi susu, dia terus mengamuk. Tak ada orang ajar dia cara untuk mengamuk. Pandai saja kan. Ya, pandai je dia nak meluahkan geram dia. Tak ada siapa-siapa ajar pun. Kerana fitrahnya begitu. Ya, kemudian kalau dia tengah marah-marah tu kita bagi susu, tak boleh. Kita kena tenangkan dia dulu. Baru dia dapat menerima susu kita dengan bagus kan, dengan baik. Nak gambarkan, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Bila ditimpakan sesuatu kesusahan, kesukaran, kepahitan, dia akan respon dengan respon yang melenting, ya, menghamuk, ya, tak puas hati dan sebagainya. Wa idza massahul khairu manu'a. Bila dikurniakan kebaikan, manu'a, ya, dia kalau boleh nak halang orang lain daripada dapat, dia nak tamakkan kebaikan tu jangan hilang dan sebagainya. Dan Allah berikan pengecualian, illal musallin, kecuali orang yang menjaga solat. Maka orang yang menjaga solat daripada zon kegelisahan, zon tidak tenang, zon kelam kabut, zon huru-hara, insya-Allah illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, yang sentiasa jaga, ya, dari sudut kualiti, masa dan sebagainya tentang solat. Inilah orang yang berpindah kepada zon ketenangan, zon yang mendamaikan, zon rasional, ya, zon yang boleh berfikir, memandu, membimbing tindakan dia, kata-kata dia dengan lebih baik berbanding dengan orang yang resah gelisah, ya, yang murung dan sebagainya. Jadi gambaran ini penting, tuan-tuan, untuk kita bina persepsi anak kita terhadap ibadah solat. Ya, kalau dia tidak solat, dia akan jadi orang yang tidak baik di sisi Allah. Malah dia akan menderita dalam kehidupannya. Bukan menderita kerana perbuatan orang lain, dia menderita kerana kekecewaan, kegelisahan terus berakar umbi, ya, terus bersarang dalam hatinya sendiri. Ini gambarannya. Yang ketiga, tuan-tuan, dalam memperteguhkan emosi dan hati anak-anak ini, elemen kekuatan yang ketiga ialah soal ilmu. Ya, dan Ustazah Kait dia tulis kat sini tentang buku.
Ya, cintakan anak-anak kita dengan buku. Anak-anak kita kena faham ilmu adalah kekuatan untuk dia. Ya, buku ini adalah jalan ataupun wasilah untuk dia belajar ilmu di samping belajar dengan guru-guru dan sebagainya. Ustazah ambil satu kata-kata seorang pendidik namanya Hernowo, ya. Dan dia mengikut teori Maria Montessori ataupun Glenn Dorman. Apa dia kata? Ini bukan pandangan orang Muslim, ya. Walaupun Islam yang mendominasi sebenar perkara ini, tapi benda ini diperlakukan oleh semua orang. Saya berpendapat anak-anak sejak daripada awal perlu diberikan sebanyak-banyaknya makanan rohani. Dan salah satu makanan rohani yang selayaknya disediakan oleh ibu bapa secara melimpah adalah buku. Mereka perlu dirangsang dan ditumbuhkan sifat rakusnya untuk melahap bacaan-bacaan yang boleh membina kekuatan mereka. Mengikut teori Maria Montessori ataupun Glenn Dorman, bila keadaan memberi pengetahuan ini dibiasakan sejak kecil, maka kesan kedepannya, kesan masa akan datangnya adalah amat hebat dan luar biasa. Ini orang barat pun mengakui luar biasanya hidup dengan buku, luar biasanya melahap segala pengetahuan dalam buku, itu istilah yang digunakan. Apatah lagi kita sebagai orang Islam yang beriman dengan Al-Quran, di mana Allah telah pun firmankan Allah mengangkat martabat orang yang berilmu berbanding orang tidak berilmu dengan darjat-darjat tertentu. Jadi kita mendekatkan anak-anak kita dengan buku, membudayakan ilmu dalam rumah tangga, rupa-rupanya menjadi satu cabaran kepada kita semua, wahai ibu dan ayah sekalian. Ustazah berikan peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana untuk beri pandangan ataupun persoalan. Dan boleh terus saja tembus di talian kita 0362051500. Buat masa ini kita ada seorang pemanggil, Encik Nasir dari Ipoh. Kita dengarkan bersama. Assalamualaikum Ustazah. Kak Nik, soalannya macam inilah. Lebih kurang soalannya macam saya anak-anak lah, masa kita dengan anak-anak. Kadang-kadang tu macam anak dara saya sekarang dah masuk asrama. Kira waktu dengan dia macam dulu tu memang kurang dengan dia, waktu-waktu dengan dia memang kurang. Sampai anak saya walaupun benda tu dah 5 tahun dah dia masuk sekolah asrama. Tapi saya macam dia pernah tulis surat dekat saya, Abi dah lama tak bawa pergi makan roti canai. Abi dah lama tak bawa pergi makan bawa ronda-ronda. Tapi saya hati tu sampai sekarang saya simpan lagi surat tu. Dan rasa macam ada terhutang waktu dengan anak-anak ni. Saya. Boleh jadi sekarang ni anak teruna saya pula tahun depan dia akan masuk asrama pula. So memang waktu-waktu dengan anak-anak saya memang kurang dan memang rasa banyak betul saya perlu qada dengan dia. Boleh jadi saya boleh terima alasan itu, tapi jumpa di syurga. Tapi apa kita nak cakap dekat budak-budak ni? Sabar je lah cakap betul. Baik, Ustaz terus respon kepada Encik Nasir ni. Menarik sekali apa yang Encik Nasir timbulkan. Sebab lebih kurang juga Ustazah mengalaminya ni. Iaitu soal bagaimana anak-anak kita memahami kita. Kadang-kadang kita banyak sekali bercakap tentang ibu bapa memahami anak-anak. Tapi bagaimana pula anak-anak kita memahami kita? Nombor satu, ulasan Ustazah tentang perkara ini. Nombor satu, ibu ayah yang baik mesti memberi laluan kepada anak-anak untuk bercakap, menilai diri kita dan meluahkannya. Dan kita tak boleh perasan bagus. Sebaliknya, kena dengar apa kata anak-anak kita, sebab kita kena memahami kondisi keluarga kita dari sudut pandang anak-anak juga. Dan Ustazah melaluinya, Encik Nasir. Macam mana satu hari itu Ustazah dengan salah seorang anak yang dewasa lah, dalam kereta, Ustazah tanya dia, dia boleh cakap apa saja yang dia rasakan tentang Ustazah dan Abi dia, dan suami Ustazah. Dia boleh cakap apa saja. Dan Ustazah akan terima dengan senyum. Itu yang saya cakap dengan dia lah. Akan senyum, tak marah, berlapang dada, cakap saja. Jadi anak tu pun cakap macam ni. Dia kata, Alhamdulillah, dia kata dia bersyukur sangat dapat Umi dengan Abi. Umi dengan Abi okey. Jadi dia mula, dah makin lama kan, ayat dia tu dah macam Ustazah dah suspend dah, ni nak cakap pasal apa. Umi dengan Abi adalah okey, dia kata. Jadi tapi bila dia tapi tu Ustazah dah mula slow kereta dah. Sebab apa? Kita kan kalau boleh kita nak anak kita kata yang bagus-bagus saja tentang kita.
Tapi tuan-tuan, raikanlah, ini perasaan dia, ini luahan dia, ini adalah bagaimana dia melihat kita, ya, kita. Jadi bila dia kata tapi tu, Ustazah pandang pada dia. Bila Ustazah pandang dia tengah bawa kereta, pandang dia macam dapat satu mesej seolah-olah Ustazah kurang senang dengan tapi tu. Jadi dia kata, okey tak apalah, tak jadilah, dia kata kan. Ustazah kata tidak. Ustazah akan berjuang sampai dia cakap apa sebenarnya yang tapi tu. Ya, cakap. Umi tak marah, cakap juga. Tapi tadi Umi pandang macam marah. Tak, Umi tak marah. Cuma Umi nak tahu je. Jadi bila dia cakap, tuan-tuan, dia kata apa? Dan Ustazah tak adalah rasa malu ke nak kongsikan. Ya, sebab Ustazah bukan yang terbaik di kalangan kita semua. Ini hanyalah amanah untuk Ustazah menyampaikan apa yang Ustazah tahu. Ya, ada pun doa daripada kalian yang sangat Ustazah perlukan. Bila anak-anak kata, tapi cuma bila kami tengok Umi sibuk sangat, ya, kami kadang-kadang rasa seolah-olah diri kami ni menyusahkan Umi dan Abi. Bayangkan tuan-tuan, Ustazah dengar anak Ustazah cakap, mereka mula rasa seolah-olah mereka menyusahkan. Kerana mereka fikir, kalau mereka nak kata, bawa lah mereka jalan ke apa, nak beli tu ke nak beli ni, dia rasa macam nanti kesian Umi tak sempat nak tengok kitab, tak sempat nak itu nak ini. Ustazah memang terdiam, tuan-tuan, dan Ustazah kata dengan dia, insya-Allah kalau malam ini kita akan selesaikan benda ni. Ustazah cakap dengan suami, tahu tak apa anak-anak kita kata tentang kita? Anak-anak kita telah merasakan seolah-olah kehadiran mereka menyusahkan kita berdua. Ya Allah, benda tu sangat payah untuk kami terima. Ya, payah nak terima yang anak kita fikir macam tu kan. Tapi malam tu panggil semua anak-anak dan bagi mereka cakap apa saja, nak menangis pun boleh menangis. Dan kemudiannya kami mulakan dengan memohon maaf dulu pada anak-anak, menyebabkan timbul bermacam-macam persepsi, dan kami berusaha juga untuk memahamkan anak-anak betapa sayangnya kami kepada mereka, bahawa mereka tetap kami letakkan pada tempat yang sangat tinggi dalam apa jua yang kami lakukan. Ya, dan kita juga nak anak-anak cuba memahami, menyelami bagaimana konsep kerja kita, ya, tugas tanggungjawab kita. Jadi yang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah nak fokuskan ialah kepada kita kena mendengar apa yang anak kita nak cakap. Ya, supaya kita tak perasan bagus, kita tak buat, kita rasa kita dah buat macam-macam, rupa-rupanya semua tu tidak dapat diterima lagi oleh anak kita, sebab kita tak meraihkan tadi pandangan dia. Dan kalau dia kata mak ni kurang bawa dia pergi jalan ke apa, terima dulu, okeylah, esok kita pergi jalan. Nanti masa pergi jalan tu lah kita kata sebenarnya dia kena faham mak kita ni hidup bukan berjalan-jalan je, ya. Jadi adalah ruang-ruang yang kita gunakan untuk memberikan faham, memahami. Ya, give and take tu kena berlaku juga antara ibu bapa dengan anak-anak, bukan suami isteri saja. Ya, anak-anak kena faham juga, dan mungkin juga peranan guru-guru juga, ya, untuk memberikan kepada anak-anak kita ni satu perasaan ataupun persepsi, biar memahami juga keadaan ibu dan ayah masing-masing. Saya okey. Dan kita bersama dengan pemanggil kita yang berikutnya, kita bersama dengan Ibu Yani terlebih dahulu. Assalamualaikum kepada Ustazah yang dikasihi Allah. Ibu nak bertanya soalan dengan anak ibu sendiri yang dia mengatakan dia tak mau pergi sekolah, sedangkan ibu mempunyai harapan yang begitu tinggi kepada dia, sedang ibu ada di Malaysia dan dia ada di Indonesia. Dan ibu sudah bujuk berbagai alasan dia kalau tetap tak mau sekolah. Jadi ibu ini dalam keadaan dilema mendengarkan penjelasan Ustazah, sebab ibu sendiri pun tak tahu macam mana. Tolong berikan penjelasan kepada ibu Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ambil satu lagi Ustazah, ya. Ya, Silakan. Puan Siti dari Kajang. Macam ni, sebab saya sebenarnya nak tanya lah berkenaan dengan topik pagi ni kan. Macam saya bekerja dengan kerajaan, bidang, dan sama saya juga seorang ibu kepada anak-anak saya yang kira nak membesar lah, belajar sekolah rendah. Dan saya pun belajar juga dan sama. Sekarang ni saya nak tanya dengan Ustazah, macam mana saya nak bagikan masa antara, sebab saya belajar, saya lepas tu dengan anak saya pun dia banyak nak tanya dengan saya, macam dia nak belajar, macam saya tak boleh nak bagi masa dengan dia, sampai anak saya pernah tanya dengan saya kenapa saya tak nak ajar dia. Sebab bukan saya tak nak ajar dia, sebab saya kadang saya tertekan dengan saya punya kerja assignment saya dengan
bekerja saya sampai kadang saya sendiri tak tahu nak buat masa macam mana. Saya nak minta pandangan dengan pendapat ustazah lah. Macam mana, kadang sampai saya tak semangat pula nak belajar, nak teruskan belajar ni. Saya nak tanya pandangan yang nasihat ustazah. Semua soalan ini lebih kurang juga dengan apa yang ustazah alami lah, ya. Macam Puan Siti kata, dia bekerja, dia belajar, ya. Sama kita Puan Siti. Ibu Yani kata anak tak nak pergi sekolah. Cuma anak ustazah ni kecil lagi lah, baru umur 6 tahun tapi tak nak pergi sekolah. Okey. Ibu Yani tadi anak tak nak pergi sekolah. Saya kira anaknya dah dewasa lah, ya, bukan usia 6 tahun, ya. Dan adalah sikit kesukaran apabila Ibu Yani ni berada di Malaysia dan anaknya di Indonesia. Tetapi bagaimana jauh pun jarak kita, ada Allah yang akan mempertemukan hati itu semula. Ya, ada yang membuka hati, menjalinkan hati. Jadi nombor 1 Ibu Yani, pergantungannya kepada Allah mesti lebih baik, ya, lebih dipertingkatkan. Sebab kondisi kita ni, ya, dalam semua keadaan kita bergantung dengan Allah, ya. Dan Ibu Yani apatah lagi anaknya di Indonesia dan dia di Malaysia. Yang kedua, kena ada perbincangan sebenarnya. Wallahu a'lam, mungkin dengan teknologi moden yang ada sekarang, ya, yang penting mesti ada perbincangan. Ataupun Ibu Yani ambil masa sikit balik ke Indonesia bertemu dengan anak tersebut, ya. Sebab perkara sepenting ini, masa depan dalam menuntut ilmu dan sebagainya harus dibincangkan. Kenapa anak kita tak nak sekolah? Apakah dia ada alternatif yang lain? Ya, sebab kadang-kadang tengok juga pada keadaan kehidupan, ya, mungkin ada perbezaan suasana di sana dengan di sini. Tengok juga apa kekangan dia, apakah dia tak dapat nak bayar yuran dan sebagainya. Semua ini harus dibincangkan Ibu Yani. Ya, payah kita nak buat satu keputusan tanpa kita berbincang dengan pihak-pihak yang terlibat. Mungkin di sana anak kita tu ada penjaga yang lain menggantikan kita, termasuk juga dengan penjaga dia. Sebab pada ustazah, kalau sudah anak itu betul-betul memberontak, ya, nekat, muktamad, tak nak lagi belajar, tak nak lagi sekolah, mungkin kerana memang dia tak dapat memahami pembelajaran kat sekolah, ya, mungkin kerana memang resultnya sangat teruk menyebabkan dia tak fikir kenapa dia mesti duduk kat sekolah lagi. Maka kita ada banyak alternatif yang lain. Kalau dia tak boleh belajar dalam bentuk ilmu-ilmu seperti mana yang sedia ada, ya, belajar, ada peperiksaan dan sebagainya, mungkin dia perlukan ilmu dari sudut kemahiran. Nah, sebab tu kalau di Malaysia ada convention, ada vocational, ada maknanya pilihan untuk anak-anak yang tak boleh dengan cara tradisional ni, ya. Baca buku, periksa dan sebagainya. Jadi keluasan itulah yang akan menjadikan kita punya approach dalam pendidikan ini lebih lunak. Sebabnya kita dah bincang dan kita cuba cari jalan keluar, meraihkan dia dan meraihkan juga tanggungjawab yang sepatutnya dia buat, meraihkan juga pada pihak ibu dan ayah. Itu pandangan ustazah Ibu Yani. Di samping berdoa, carilah peluang, berilah satu penekanan, melihat benda ini penting untuk kita mungkin ambil cuti seketika, ya, balik bincang dengan anak dan berikan dia beberapa pilihan alternatif kepada beliau. Wallahu a'lam. Ya, Puan Siti daripada Kajang. Puan Siti, kita sibuk belajar, kita bekerja dan sebagainya. Nombor 1 sekali hubungan dengan Allah tadi. Yang kedua, hubungan kita dengan suami. Ya, kalau kita dengan suami selalu berlaku krisis, konflik dan sebagainya, sangat payah kita nak menunaikan peranan kita, ya, dari semua tanggungjawab tadi. Sebab ustazah kira kita tak boleh buat sendiri semua benda. Ya, kita kena sama, seiring, bangun sama, duduk sama. Ya, makna seiring dengan suami, hasratnya sama, cita rasanya sama. Kalau kita dah lah sibuk dengan macam-macam tanggungjawab, ya, dan ustazah tak boleh fikir kalau benda itu berlaku konflik. Sebab tu kalau ada selisih faham pada ustazah, ada sekejap je, jangan lama-lama. Ya, tak payah tunggu sampai 1 hari. Kadang-kadang kita lebih ambil sikap beralah sebab kita pandang anak-anak, kita ada tanggungjawab. Macam mana kita nanti selisih faham dengan suami, tak nak bercakap, dia suruh anak sampaikan mesej je. Macam mana kita ada banyak benda nak dibincang, masak-masak sebagai seorang pendidik. Jadi ada benda kadang-kadang kita korban perasaan kita, ya, suami korban perasaan dia kerana melihat kepada tanggungjawab yang nanti Allah akan tanya. Itu nombor 2 yang sangat memberi kekuatan. Ya, maksud ustazah, ya, kalau kita tak boleh buat, suami kita tolong gantikan.
Saya tak boleh bang, usurah minggu ni saya tak boleh, saya ada program, saya ada assignment tak siap. Jadi abang tolong conduct. Ya, jadi suami kita kena sama-sama. Tak boleh dibebankan pada kita saja. Ya, dan kita juga kena kreatif, Puan Siti, kreatif sangat dari segi kalau kita ada benda yang kita tak boleh buat, ya, carikan pengganti yang berautoriti untuk lakukan. Kadang-kadang memang ustazah ni pun kadang-kadang tak sempat nak tengok pelajaran sains dia, pelajaran itu dan ini. Dan tetapi kita sediakan guru tuition dia, ya. Maknanya walaupun kita tak buat dengan sehabis baik, tapi kita mencarikan seseorang yang boleh menggantikan dari sudut melihat mata pelajaran yang lemah tadi dan sebagainya. Ya, di samping kita memahamkan anak-anak. Kemudian sebagai ibu yang bekerja, ya, banyak tanggungjawab ni, kita kena disiplin tinggi. Kalau tak disiplin, ya, kalau disiplin kita rendah, semua benda berterabur. Ya, kita kena tentukan. Dan solat tadi, waktu-waktu solat menjadi batas waktu untuk kita muhasabah balik macam mana kita perform daripada subuh sampai zuhur. Zuhur tu istighfar, ya. Ya Allah, aku nak perbaiki lagi, ya Allah. Zuhur dengan asar diperbaiki. Asar tengok balik macam mana aku dah buat zuhur dengan itu indahnya waktu solat, yang menjadi batas waktu kepada seorang muslim dan muslimah untuk menilai kembali apa yang telah dilakukan dalam kehidupan. Tak perlu tunggu lama. Ya, tengok Allah bagi ruang tu sikit-sikit je, kejap-kejap je kan. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Isyak tu tidur dah lah sampai subuh. Ya, jadi itulah pandangan ustazah serba sedikit. Dan ustazah ingin memaklumkan kepada puan-puan di luar sana, ya, mungkin ada suami-suami yang nak menghadiahkan kepada para isteri mereka. Ya, selama ni hadiah jam, hadiah beg, tukarlah hadiah lain pula. Dalam bentuk memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, perlatihan, ya, di mana insya-Allah pada 27 Oktober 2013 bermula 7.30 pagi hingga 7.30 petang, ustazah ingin berkongsi hanya untuk wanita, ya, dalam satu perlatihan yang diberi nama perlatihan nikmat cinta. Ya, bukan bermakna ustazah ni lebih bagus daripada orang lain, tetapi ini adalah satu perkongsian, perbincangan, wacana bagaimana untuk menanam, menyuburkan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana untuk melihat kehidupan ini, bagaimana untuk terpesona dengan Allah Subhanahu wa taala di Dewan Syarahan Utama Masjid Negara Kuala Lumpur pada 27 hari bulan 10 2013, khusus untuk wanita 13 tahun ke atas. Ya, boleh hubungi Cik Ain pada nombor 0179378264, 0179378264. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit lagi sambungan ustazah, iaitu dalam membentuk emosi anak-anak, pendidikan hati dan emosi ini, yang kelima ialah menanam jiwa kompetitif, boleh bersaing, boleh bertanding, ya, boleh melihat ada orang menang, boleh belajar menjadi orang yang menang, boleh belajar menjadi orang yang kalah. Sebab kehidupan tu macam tu. Ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah. Jadi sebagai seorang ibu dan ayah yang baik, kita tanam jiwa persaingan, kompetitif, ya, bertanding dalam diri anak-anak kita. Maknanya penekanan kita bila mana mereka menanam jiwa kompetitif ni, maknanya kena tengok apa yang dia buat lah. Ya, maknanya kita buat pertandingan dalam rumah pun boleh, ya. Okey, Umi nak tengok siapa buat benda yang sama tapi siapa yang lebih baik kualiti dia, ya. Dan berikan penghargaan ataupun berikan dia kemahiran-kemahiran, nanti dia boleh jadi wakil sekolah, ya. Benda ni sangat membina tuan-tuan, sangat membina. Ustaz, dan penekanannya bila anak kita berani masuk pertandingan, boleh berlawan sukan dan sebagainya, co-curriculum, kita nak tekan dari aspek keyakinan, keikhlasan, kesungguhan dan nilai kebajikan. Ini dia 4 perkara. Ya, insya-Allah mungkin next week ke saya akan uraikan, ya. Dan secara peribadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mohon maaf saya berkongsi sedikit, ya. Bagaimana jiwa yang masuk suka bersaing ni, masuk bertanding ni, ustazah lalui dari kecil. Masa tu saya ingat ustazah darjah 1 ke darjah 2 dah masuk dah musabaqah Quran. Berlawan dengan orang yang besar-besar, sekolah rendah menengah, sekolah rendah darjah 6.
Jadi masuk pertandingan baca Quran peringkat zon. Masa tu di daerah Kuala Jempol. Zaman-zaman dulu tak ada loceng dia pakai cawan dengan sudu. Maknanya kalau 5 minit sekali ke macam itulah ya, lebih kurang. Ustazah masuk tu sebagai peserta yang paling kecil, darjah 1 ke darjah 2. Masuk bertanding musabaqah Quran ni, orang tak baca panjang-panjang, orang baca ada limit ayat dia dan ada masa dia ada taranum dia dan sebagainya. Yang ustazah ni baca Quran puas-puas hati baca sampai nak sumbing cawan tu. Ya, tukang jaga masa tu dah bunyikan sampai nak sumbing, tak berhenti-henti. Lepas selai. Budak kecil masuk bertanding. Sampailah orang yang jaga masa tu datang. Dia kata, dah lah tu berhenti lah. Orang lain pula nak baca. Ya, saya pandang dia dan dah rasa agaknya tak keluar suara dah nak baca. Berhenti. Dengan sebab tak keluar suara dah nak baca ni. Punya banyak baca. Macam tu dilatih untuk masuk pertandingan. Tiap-tiap kali masuk pertandingan, berdebar Tuhan yang tahu. Sangat takut. Berdebar rasa macam jantung tu berdenyut kat luar. Ya, tapi terpaksa lalui. Sebab mak suruh, abah suruh. Masuk pertanding tu lah, pertanding ni lah, macam-macam. Dan rupa-rupanya hari ni Ustaz melihat, ya Allah, yes, ada hikmah yang sangat besar tersirat daripada pendidikan tersebut. Ia memberikan kita jiwa yang berani. Ya, kita pernah rasa jadi orang menang, tapi belajarlah bersyukur. Kita pernah rasa jadi orang yang kalah. Kadang-kadang kalah tu bukan sebab tak sedap. Ya, kalah tu bukan sebab tak pandai baca. Ada orang kata, sepatutnya awak menang lah, dia kata. Tapi kita kalah bila kita nilai balik, oh tadi saya overconfident. Tadi kita kurang mohon dengan Allah sebab kononnya dah biasa sangat. Yang lain tu, wakil-wakil lain tu baru je budak-budak mentah baru nak masuk pertandingan. Tengok Allah nilai dari sudut zahir dan batin kita. Banyak benda dipelajari bila kita membiasakan anak kita bersaing sihat, ya, dengan cara yang sihat. Ya, masuk pertandingan, bina kemahiran secara tidak langsung. Itu juga untuk membentuk emosi dan kekuatan anak-anak kita. Itu sajalah Nik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang boleh Ustazah kongsikan pada pagi ini. Mohon maaf dari pihak Ustazah atas segala kelemahan dan kesilapan. Mohon doa daripada semua agar kehidupan kita semua sejahtera dunia dan akhirat. Anak-anak keturunan kita semuanya muqimus salah, benar-benar menjadi orang yang menunaikan salat, ya, memberikan sepenuh ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, doakan anak Ustazah juga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita baru saja bersama dengan berbagai Ustazah Nur Hafizah Musa menyusun rancangan Usrati.